Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Putri binti Sahari di 2025-111-8328. Hari ini kami akan bentang tajuk teori feminisme. Okey, kita lihat dulu pengenalan, iaitu Liu pada tahun 1995, di mana beliau mengatakan bahawa sastra dan juga seni ni berusaha untuk mengungkapkan sesuatu yang sukar diucapkan, manakala teori pula berperanan menjelaskan perkara yang tidak dapat diterangkan secara langsung. Hal ini membuktikan kepentingan teori sastra dalam membantu memahami makna dan juga mesej yang terkandung dalam karya kesusastraan. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, teori sastra ni berkembang daripada era klasik hinggalah pasca moden. Lepas tu dalam era moden pula perubahan besar berlaku akibat revolusi industri dan juga revolusi Perancis telah mempengaruhi bidang budaya, bidang seni dan juga sastra. Penolakan terhadap pendekatan lama yang terlalu menekankan dari segi aspek sejarah dan juga biografi mendorong kemunculan teori-teori sastra, mendorong muncul teori-teori sastra baru yang memberi fokus kepada struktur dan juga tekstualiti, termasuklah teori-teori feminisme. Lepas tu menurut Killinger pada tahun 1973, teori ialah himpunan konsep yang saling berkaitan untuk menjelaskan fenomena secara sistematik. Feminisme pula merujuk kepada kesedaran terhadap penindasan dan juga eksploitasi wanita serta usaha untuk mengubah keadaan tersebut. Lepas tu Najmah dan juga Khatimah Saidah pada tahun 2003, dalam kajian sastra, feminisme ni digunakan untuk meneliti peranan, kedudukan dan juga representasi wanita sebagai pengarang, pengkritik dan juga watak dalam teks. Lepas tu perkembangan feminisme ni terbahagi kepada tiga gelombang, iaitu gelombang yang pertama iaitu pada tahun 1890 hingga 1920 menekankan persamaan hak. Pasal gelombang kedua pula pada tahun 1960 hingga 1980 menuntut pembebasan dan juga keadilan wanita secara menyeluruh. Manakala gelombang yang ketiga ataupun dikenali sebagai feminisme pasca moden memberi tumpuan kepada kepelbagaian wacana serta penolakan tafsiran tunggal terhadap pengalaman wanita. Lepas tu kita lihat pula objektif kajian yang pertama, iaitu mengkaji kedudukan dan juga peranan wanita berdasarkan perspektif teori feminisme. Yang kedua pula ialah mengenal pasti dari segi strategi ataupun bentuk penentangan wanita terhadap penindasan gender sebagaimana dijelaskan dalam teori feminisme. Itu sahaja. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya terdapat dua soalan kajian yang dihasilkan berdasarkan dua objektif bagi esei ingat ini. Yang pertama ialah bagaimanakah kedudukan dan peranan wanita digambarkan berdasarkan perspektif teori feminisme. Yang kedua pula ialah apakah strategi atau bentuk penentangan wanita terhadap penindasan gender sebagaimana yang dijelaskan dalam teori feminisme. Seterusnya, kita beralih kepada metodologi kajian yang kami gunakan di dalam esei ilmiah ini. Metodologi kajian bermaksud kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Untuk menghasilkan esei ilmiah ini, kami telah memilih bentuk kajian kualitatif
dengan menggunakan kaedah perpustakaan dan analisis kandungan. Teori feminisme pula digunakan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan konsep, prinsip dan isu penindasan gender sebagaimana yang dihuraikan dalam sumber-sumber yang dikaji. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Abdul Halim bin Ali selaku penyelaras kursus teori dalam pengajaran dan kritikan kesusasteraan Melayu. Saya Nur Ain Adrina binti Adnan merupakan pelajar A251 bagi program ISMP Kesusasteraan Melayu. Di bahagian analisis dan perbincangan teori feminisme, saya akan menjelaskan serta membincangkan dua perkara iaitu kedudukan wanita berdasarkan perspektif teori feminisme dan yang kedua ialah bentuk penentangan wanita terhadap penindasan gender. Dalam perbincangan yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimanakah kedudukan wanita berdasarkan perspektif teori feminisme. Secara umumnya, kedudukan wanita dalam feminisme dianggap sebagai subjek yang tertindas dalam sistem patriarki serta ejen perubahan untuk mencapai keadilan dari segi sosial, politik dan juga ekonomi. Kedudukan wanita dapat dilihat daripada penindasan dan ketidaksamarataan. Hal ini dikatakan demikian kerana feminisme menganggap kaum wanita kurang produktif untuk kehidupan di luar sana. Kaum wanita juga tidak diberi kebebasan dalam mengangkat martabat mereka sendiri. Feminisme juga telah membataskan kehidupan wanita hanya berada dalam rumah sahaja. Untuk pengetahuan semua, wanita di era moden ini tidak lagi berada dalam situasi yang tertindas. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum wanita semakin memasuki dunia pekerjaan seperti bidang pendidikan, perniagaan serta sains dan teknologi. Perubahan peranan wanita di zaman moden adalah disebabkan oleh faktor pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui bidang pendidikan sahaja, golongan wanita dianggap sebagai manusia yang mempunyai taraf yang tinggi dalam hierarki sosial. Keberadaan wanita dalam pelbagai bidang mampu mengubah kehidupan mereka dan kebebasan ekonomi mereka. Seterusnya kita beralih kepada perbincangan yang kedua, iaitu apakah bentuk penentangan wanita terhadap penindasan gender. Secara amnya, bentuk penentangan wanita terhadap penindasan gender bermaksud cara wanita menentang atau melawan ataupun mencabar ketidakadilan dalam kehidupan. Bentuk penentangan wanita juga dianggap sebagai usaha mempertahankan dan membangkitkan hak dan maruah mereka sendiri. Terdapat pelbagai bentuk penentangan wanita dalam feminisme, antaranya ialah melalui penulisan karya sastra. Salah satu contoh yang boleh dikatakan sebagai bentuk penentangan wanita melalui karya sastra adalah melalui novel hikayat Faridah Hanum. Hikayat Faridah Hanum mengangkat emansipasi wanita yang berpendidikan dan kesimpulannya, kedudukan dan penentangan wanita terhadap teori feminisme mampu memberi kesedaran yang ampuh untuk perjuangan wanita. Demikianlah analisis dan perbincangan tentang teori feminisme. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adila Sofia binti Zulkifli. Nombor matrik saya D2025111834. Jadi, secara keseluruhannya dapat dirumuskan kajian ini membincangkan teori feminisme sebagai satu pendekatan penting untuk memahami kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat serta kesusasteraan. Teori feminisme muncul daripada kesedaran terhadap ketidaksamaan antara wanita dan lelaki yang telah lama mempengaruhi cara masyarakat berfikir, bertindak dan membentuk norma sosial. Perkembangan feminisme dari peringkat awal hingga ke era moden telah menunjukkan usaha berterusan golongan wanita dalam menuntut hak, kebebasan dan keadilan sosial secara berperingkat dan berfokus termasuklah dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik dan kehidupan sosial. Dalam kajian ini, feminisme digunakan sebagai kerangka umum untuk meneliti bagaimana wanita digambarkan dalam pemikiran serta karya sastera. Melalui pendekatan ini,
kajian dapat menilai pandangan masyarakat terhadap wanita serta perubahan persepsi yang berlaku dari semasa ke semasa. Selain itu, dapat mengenal pasti bagaimana wanita membentuk pandangan dan pengalaman mereka dalam kehidupan sebenar. Pendekatan feminisme juga menekankan bahawa wanita bukan sekadar terikat kepada peranan tradisional atau tanggungjawab tertentu, sebaliknya merupakan individu yang memiliki keupayaan untuk menyuarakan pandangan mereka dalam pelbagai konteks. Kajian ini turut menekankan kepentingan melihat wanita sebagai ejen perubahan yang mampu mempengaruhi pemikiran masyarakat dan membentuk naratif baru tentang peranan mereka. Oleh itu, teori feminisme bukan sahaja membantu memahami pengalaman dan realiti hidup wanita, tetapi juga berperanan sebagai asas untuk menilai isu berkaitan wanita secara lebih menyeluruh dan seimbang. Selain itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa kedudukan dan peranan wanita telah mengalami perubahan yang ketara sejajar dengan perkembangan pendidikan, ekonomi dan kesedaran masyarakat. Pada peringkat awal, wanita sering dikaitkan dengan peranan domestik, iaitu dianggap lemah dan bergantung sepenuhnya kepada lelaki, sekaligus membataskan peluang mereka dalam pendidikan, pekerjaan, politik dan kehidupan sosial. Keadaan ini telah mengekang potensi wanita untuk berkembang dan mengekalkan jurang ketidaksamaan gender dalam masyarakat. Namun demikian, dalam masyarakat moden, wanita semakin diberikan akses yang lebih luas kepada pendidikan, peluang pekerjaan dan penyertaan dalam pelbagai aktiviti sosial. Perubahan ini membolehkan wanita mencapai kestabilan ekonomi, membina keyakinan diri serta memainkan peranan yang lebih aktif dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, kajian ini turut mendapati bahawa wanita menentang ketidakadilan gender melalui pelbagai cara, terutamanya melalui penghasilan karya sastera, seni dan media mencerminkan pengalaman mereka, menonjolkan kepentingan pendidikan, kemahiran dan keberanian wanita. Karya-karya seperti Hikayat Faridah Hanum dan Syair Siti Zubaidah memperlihatkan wanita berdikari, berpendidikan dan mampu membuat keputusan sendiri sekaligus mencabar pandangan negatif yang mengekang peranan wanita dalam masyarakat. Oleh itu, dengan menggunakan pendekatan ini, kajian menekankan bahawa teori feminisme bukan sahaja berfungsi sebagai alat analisis akademik, malah membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu ketidaksamaan gender secara tidak langsung, menegaskan peranan sastera sebagai medium yang kuat untuk membentuk pemikiran yang lebih adil, seimbang dan memberi inspirasi kepada generasi akan datang. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa memahami feminisme dan peranan wanita dalam kesusasteraan bukan sahaja menambah pengetahuan akademik, tetapi juga memberi nilai praktikal dalam membentuk pandangan masyarakat yang lebih progresif terhadap kesesamaan gender. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aini Zulaika binti Yusri. Saya akan membentangkan bahagian rujukan yang di mana kami gunakan untuk menghasilkan esei ilmiah teori feminisme. Baiklah, antara rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan esei ini adalah daripada dua buah buku yang ditulis oleh Profesor Halim, iaitu profesor yang mengajar subjek teori kami. Antara buku yang pertamanya adalah Kritikan Sastra, Teori dan Praktis, dan yang kedua adalah Intisari Teori Sastra Barat dan Malaysia. Kedua-dua buah buku ini ditulis oleh Profesor Halim sendiri. Oleh itu, hasil daripada kami
mentelaah buku ini, kami mendapati bahawa terdapat banyak maklumat tentang teori feminisme di dalam buku ini. Seterusnya, kami juga mencari maklumat tentang teori feminisme daripada Google Scholar, website dan juga jurnal. Daripada situlah kami mendapat banyak maklumat tentang apa itu teori feminisme, serta kami boleh menghasilkan sebuah esei ilmiah daripada maklumat-maklumat yang kami perolehi tersebut. Kami juga mencari lebih daripada 20 buah rujukan untuk menghasilkan esei ini. Hal ini kerana apabila kita lebih mencari banyak maklumat, maka esei tersebut dapat dihasilkan dengan lebih tepat dan berpengetahuan, iaitu esei yang bernilai akademik dan ilmiah.